Terima kasih pengurusi majelis, panel hakim yang bijaksana, serta tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Orang Melaka sedang berduka kerana hang jebat telah menderhaka. Anda semua dengarlah cerita hina tentang diri saya. Pintu belakang tajuk. Merujuk kepada tajuk ini ialah yang saya maksudkan, pintu belakang. Maknanya tutup pintu hadapan, buka pintu belakang. Merujuk kepada perkara ini pada sebuah premis kedai makan yang menjalankan perniagaan di bulan Ramadan. Sepintas lalu kita lihat perniagaan ini tidak beroperasi. Tetapi pada hakikat yang sebenarnya, di dalamnya sangat banyak orang yang sedang makan. Merujuk perkara ini bukan kepada orang lain dan bukan kepada Anda, tetapi keburukan diri saya. Kisah ini lebih kurang 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1994. Ketika itu saya baru mula hendak berjinak-jinak dalam perniagaan kedai makan. Seperti lazimnya orang Islam berniaga di bulan Ramadan, ianya hanya membuka di sebelah petang hinggalah ke sahur. Dan saya pun ikut serta seperti mereka. Tetapi setelah seminggu saya berniaga, hasil yang saya dapat sangat terlalu sedikit. Hasilnya sangat tidak memuaskan kepada saya. Ini sudah pasti tidak boleh menampung perbelanjaan saya setiap hari. Mana lagi sewa kedai yang mahal, gaji pekerja yang banyak, bahkan untuk bonus pada pekerja di bulan hari raya nanti. Saya berpikir untuk mencari jalan keluar, tetapi tanpa memikirkan halal, haram, baik dan buruk, saya pun memulakan perniagaan saya seperti hari-hari biasa. Cuma bedanya tutup pintu hadapan, buka pintu belakang. Maknanya pelanggan-pelanggan saya yang datang semuanya mengikut pintu belakang. Setelah beberapa hari saya jalankan perniagaan saya, ternyata sambutan begitu baik sekali. Tanpa ada promosi, tanpa ada pemberitahuan kepada orang. Satu pelanggan saya yang terbanyak ialah daripada kalangan pemandu teksi dan juga pekerja buruh binaan yang berhampiran dengan kedai saya, serta pekerja-pekerja sebuah pasar yang sememangnya mereka ini tidak berpuasa. Bahkan premis saya selalu juga dikunjungi oleh anak-anak sekolah yang penting. Dan begitu juga dengan orang-orang tua yang sudah otai pun ikut sama. Saya pun dengan senang hati kerana keuntungan semakin bertambah. Tetapi harapkan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Harapkan untung yang begitu senang, tetapi rugi yang menanti. Saya dikunjungi oleh tetamu yang paling istimewa. Tanpa saya undang, tanpa saya jemput, mereka datang. 6 orang pegawai penguasa Jabatan Agama Islam diiringi oleh 2 orang anggota polis masuk pun sama ikut pintu belakang. Tetapi mereka bukanlah untuk makan, tetapi untuk menguatkuasakan undang-undang agama Islam. Setelah mereka masuk, mereka mengucapkan salam
Dan perkataan pertama yang keluar daripada mulut mereka ialah berhenti makan. Dan kebetulan pada hari itu ada 16 orang yang tengah makan. Seorang pegawai memberikan arahan, berhentikan makan, berhenti makan, dan keluarkan kad pengenalan. Setelah kad pengenalan dikumpul, seorang pegawai memberitahu kepada ketuanya, "Tuan, semuanya beragama Islam." Bagus. Dan saya nak tanya sekali lagi, siapa yang punya premis ini? Siapa toke kedai ini? Dengan perasaan malu, yang kebetulan pada hari itu pun saya tengah makan, dengan rasa malu tertunduk saya tuan. Baik, kesemua orang ini ikut kami ke balai polis yang berhampiran. Dengan jalan berbaris satu-satu, dengan pinggan makan yang kami bawa, kami pun melangkah ke balai polis yang berdekatan, yang tidak jauh daripada kedai saya. Bagaimana perasaan saya hari itu? Nauzubillah min dzalik. Setelah buat pendaftaran di balai polis, kami pun dibawa menaiki sebuah van, iaitu van jenazah, menuju ke Jabatan Agama Islam untuk dibuat pertuduhan. Dan sayalah yang sangat banyak dapat pertuduhan. Yang pertama, makan di khalayak ramai, dan yang kedua, menyediakan makanan untuk orang yang beragama Islam di bulan Ramadan. Sementara menunggu hari pembicaraan, kami diberi pilihan untuk dijamin, dan saya memilih untuk dijamin. Sementara menunggu hari pembicaraan selepas Syawal, dan saya pun dibebaskan. Selang sebulan selepas raya, kami pun didakwa. Kami didakwa dan saya didapati bersalah dan disuruh membela diri. Selepas saya membela diri, saya dikenakan denda sebanyak 2.500 atau 3 bulan penjara ketika itu. Sekarang tak dapat pun. Dan saya pun memberi uang denda yang telah ditetapkan, yang saya pilih. Setelah sampai saya ke rumah, sangat penyesalan bagi saya, sangat teramat sangat. Saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah hamba-Mu, sesungguhnya memang hamba orang yang jahat. Berikanlah hamba-Mu petunjuk hidayah yang sebenarnya." Alhamdulillah, sampai ke hari ini saya tidak lagi mengulangi apa yang telah terjadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kisah saya ini semoga mendapat iktibar, sempadan dan tauladan kepada anda semua. Wak kata pepatah, jangan melihat kepada yang buruk, tetapi yang baiklah jadi petunjuk. Jadi selepas kejadian itu sehinggalah kepada hari ini, saya langsung tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang jahil ini. Alhamdulillah, sampai ke hari ini perniagaan saya berkembang dan saya membuat pilihan. Seandainya saya membuka perniagaan di waktu berbuka saja tidak mendapat sambutan, saya ada pilihan untuk berniaga di bazar Ramadan. Saya boleh buka 1 tempat bazar Ramadan ataupun 2 untuk menampung segala perbelanjaan ini. Itulah hasilnya. Saya akhiri ucapan saya dengan sebuah pantun juga. Anak gembala pergi mengalir, tak dapat ikat sedih hatinya. Inilah kisah saya yang jahil, jangan diikutkan pada buruk pada. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.